محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ حاجي عبد الله الجنبوي وإلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفطاني وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang kita masih lagi pada muka 8 pada tajuknya faidah sembahyang. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, firman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sungguh dapat kemenangan orang mukmin yang tetap hati dan anggota dalam sembahyang mereka itu. Dan di akhir ayat ini, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Maksudnya, dan kemenangan juga orang mukmin yang melihara akan sembahyang mereka itu daripada mengeluar waktu dan lain. Alhamdulillah. Sambung kita daripada semalam pengajian kita. Jadi semalam musannaf kita menyatakan sebab oleh Allah Ta'ala turunkan ayat hafizu ala salawat. Sebab apa? Kita ulang sekali lagi. Sebab yang Allah boleh turun ayat tersebut kerana satu peperangan yang bernama Perang Usfan. Perang Usfan itu maka ketika itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Rasulullah bersalat zuhur bersama para sahabatnya. Dalam keadaan itu orang musyrikin yang menunggu-nunggu tu tiba-tiba tak sempat untuk serang masuk. Sehingga Nabi SAW berserta para sahabat sudah selesai solat itu, solat zuhur. Selepas daripada tu orang musyrikin pun
menyesal atas perbuatan mereka, sambil berkata, kalau kita masuk serai mereka tu ketika mereka duk semaya zuhur, itu barangkali kita ni menang, barangkali kita dapat membunuhkan mereka, sehampir-hampirnya bolehlah juga kena juga. Tu 10, 100 orang pun kita dapat kenalah senjata kita tu. Tu maka ada setengah orang kafir kata, tak usah bimbang lah, jangan payah kita bimbang, tidak payah kita bimbang. Kerana apa? Kerana Muslim tu dia ada lagi satu sembahyang pula selepas daripada ni, namanya sembahyang asar. Sembahyang asar ni mereka tu mukmin tu sangat kasih kepada sembahyang asar lebih daripada bapa, ibu, anak, isteri mereka lagi. Tu maka musannaf kita pun buatlah pertanyaan, hei orang Islam, tengoklah orang kafir pun dia tahu kelebihan sembahyang. Macam mana kamu tidak peduli, tidak buat mengerti lagu tu? Kita kena bersungguh-sungguh mengaji dan faham kitab ni. InsyaAllah tidak lama kita akan dapat faham kelebihan sembahyang. Di samping tu kita akan timbul perasaan rajin dan seronok dalam sembahyang kita dan beramal kita. Seperti Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah ringkasan semalam. Kemudian pada hari ini kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi, faedah sembahyang, kegunaan sembahyang. Apa maksud faedah sembahyang? Yakni perkara yang akan hasil bagi diri kita apabila kita sembahyang. Itu maknanya perkara yang akan hasil bagi kita apabila kita sembahyang. Kita menego, faedah apa? Dapat duit. Kita kebun, faedah apa? Dapat berbuah, dapat buah, dapat jual, dapat duit. Kita menego, kita tu ni ada faedah. Maka kita semaya ada faedah dah. Ada. Allah Subhanahu Wa Taala beri faedah juga kepada kita dengan kita sembahyang. Sebenarnya kalau Allah tak beri faedah pun kalau Tuhan tak beri faedah apa-apa pun, maka patut dah bagi kita kena sembahyang kerana syukur kepada nikmat yang dia telah beri kepada kita ada ni. Dia iman kepada kita, beriman kepada kita, beri nikmat mata kepada kita, nikmat telinga kepada kita. Itu pun cukup dah untuk kita salat, untuk syukur nikmat dia. Tetapi dalam keadaan tu kita semaya pun tu hari faedah lagi. Ada lagi faedah dia. Apa tengok? Firman. Jadi firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini ada pada surah Al-Mu'minun. Kita tanda taruh situ. Surah Al-Mu'minun ayat 1. Ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1-nya sampai di Al-Mu'minun tu. Ayat yang kedua hujungnya khashi'un tu. Jadi maknanya 2 ayat lah sebut di sininya. Kata musannaf, firman Allah, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun. Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa maksudnya? Maksud firman Allah. Maksud firman Tuhan itu. Qad, sungguh. Itu isyarat kepada qad tu kalau kita mengaji ilmu nahwu. Orang panggil qad gapo? Qad litahqiq. Makna dia sungguh. Sungguh sungguh. Sungguhlah. Sungguh dapat kemenangan. Tu aflaha. Dapat kemenangan. Sungguh dapat kemenangan. Siapa yang dapat kemenangan tu? Al-mu'minun. Orang mukmin. Dapat kemenangan oleh orang yang beriman. Jadi orang-orang lah. Baik ada lagi orang-orang. Kerana al-mu'minun tu dia jamak. Ramah sikit. Sungguh dapat kemenangan. Dapat kemenangan lah oleh orang mukmin. Orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut. Orang beriman ni telah aflaha. Telah dapat kemenangan. Tu kemenangan akan dapat.
Tapi orang mukmin semacam mana yang akan dapat kemenangan yang dijanji oleh Allah? Yang tu sifat kepada orang mukmin. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, allazina tu sifat kepada al-mu'minun tu. Sungguh dapatlah oleh kemenangan orang mukmin, orang yang beriman. Orang beriman mana? Orang mukmin yang, ini sifat yang dapat beriman. Orang beriman yang ada sifat macam ni akan dapat kemenangan dan bertuah. Orang mukmin yang tetap hati dan anggota di dalam sembahyang mereka itu. Mereka itu orang mukmin. Masya Allah. Yang tetap hati dan anggota dalam sembahyang mereka itu. Sebelum kita nak bahas tentang masalah tetap hati, kita kena bicara dulu apa yang dimaksud dengan kemenangan di sini. Tulis itu dulu pada kata kemenangan tu. Dapat kemenangan, yakni dapat beruntung dunia dengan bahawa ditunai segala hajatnya dan dapat beruntung di akhirat dengan bahawa terlepas daripada azab Allah dan masuk ke syurga. Itu beruntung. Kemenangan jadi maksud di situ dua. Kemenangan dunia pun dapat, kemenangan akhirat pun hasil. Telah hasil. Allah Ta'ala kata telah dapat kemenangan. Dapat dah, sudah dapat dah kemenangan. Itu sebenarnya Allah Ta'ala kata telah dapat. Sungguhnya dapat kemenangan. Telah beruntunglah dunia ni. Sebab apa? Sebab sembahyang dia tu diterima oleh Allah. Bila Tuhan terima, segala hajat yang mereka minta kepada Allah, Allah tunai. Allah Ta'ala tunai kerana solat mereka itu dapat ditunai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemenangan satu lagi, yakni kemenangan yang hakiki. Inilah kemenangan yang sejati, kemenangan di akhirat. Iaitu kita dapat masuk syurga Allah dan lepas daripada azab Allah. Itu kemenangan yang hakiki. Maka Allah Ta'ala berfirman, telah dapat kemenanganlah orang yang mukmin. Persoalannya, mukmin yang manakah yang akan dapat kemenangan yang tersebut oleh Allah ini? Mukmin yang tetap hati dan anggota dalam sembahyang. Tu alladzina hum khashi'una fi salatihim. Fi salatihim takluk kepada khashi'un. Tu makna orang yang tetap hati, khusyuk hati, tetap hati. Apa maksud tetap hati? Apa makna tetap hati? Kita tulis tanda di sini. Tetap hati yakni hati sentiasa hadir dengan Allah. Hati sentiasa hadir dengan mengingat Allah. Dan sentiasa ingat. Dan sentiasa ingat bahawa dia sedang munajat akan Allah. Dia sedang munajat akan Allah. Itu tetap hati kita. Bukan hati kita melayang ke sana ke sini. Bukan. Apabila mula Allahu Akbar, hati kita hadir mengingati Allah. Dan hati kita sentiasa ingat bahawa kita sedang munajat Allah. Kita sedang ibadat kepada Allah. Kita sedang salat. Kita sedang sembahyang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kita sedang di hadapan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Munajat kepada Allah. Duk ingat lagu tu. Tu orang panggil orang yang tetap hati. Hati tetap dalam sembahyang tu. Bukan hati melayang ke sana ke sini. Bila takbir tu ingat dah ke perniagaan. Bila takbir ingat dah kepada harta tu, harta kita. Tu masalah.
Maka orang kita ni kadang-kadang syaitan itu pun masuk mengkacau kita dalam solat kita dengan sebab beberapa perkara. Cuba tengok, kita ingat Allah Akbar. Mula nak fikir tu fikir ni. Sebelum daripada mengangkat takbir tidak fikir. Tapi bila mula takbir, mula ila fikir perkara dunia. Itulah masya-Allah tidak tetap hati. Kata musannaf, orang yang tetap hati, orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Dan bukan tetap hati saja, dan anggota ni atap kepada hati. Tetap hati dan anggota zahir, anggota badan, anggota zahir tetap hati dan anggota tetap tu di dalam sembahyang mereka itu orang yang mukmin. Di luar pun kena tenang. Bukan di luar tu bergaduh, duk bergaru, duk macam-macam kelakuan super beruk, kena belajar. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Ada setengah seorang Nabi SAW melihat seorang Arab Badawi, ataupun ada seorang lah daripada orang Arab Madinah tu, dia datang masuk salat dalam Masjid Nabawi. Masuk semaya. Maka teka semaya tu, tangan dia duk mayanguk dia. Duk mayanguk dia dalam keadaan semaya, duk baca tu duk mayanguk sikit. Duk bergerak, duk mayanguk dia, duk bergaru-gatik. Tu orang panggil duk bermain-main dengan janguk dia. Maka Rasulullah kata gana, Nabi duk ada, Nabi tengok. Nabi kata, "Lau khasha'a qalbu hadha, la khasha'at jawarihuh." Kalau hati orang lelaki ini khusyuk, tentulah anggota zahir badan dia pun akan tetap tenang juga. Itu menunjuk bahawa hati di dalam tu tidak tetap. Apabila anggota di luar tu bergaru-garu, duk macam-macam, duk main dengan janguk dan sebagainya, itu menunjuk kata dalam hati itu tidak tenang dan tetap bersama Allah. Sehingga kalau mereka tenang bersama Allah, di luar pun akan turut tenang bersama dan tetap bersama. Itu dinamakan orang yang khusyuk. Tu. Maka orang yang khusyuk ni mukmin, orang beriman yang solat dia tu khusyuk, penuh dengan kekhusyukan, itu tanda dia sudah dapat kemenangan dunia akhirat. Tu dianya. Kalau begitu cuba kita dengar bila muazzin, bila dia azan, bila muazzin sudah bang di masjid, hayya 'alas salah, datanglah salat, datang sembahyang, datanglah salat ke masjid. Hayya 'alal falah, datanglah kepada kemenangan. Muazzin ajak kita datang kepada kemenangan, untuk mencari kemenangan, kerana kemenangan itu ada di masjid. Kemenangan ada, falah tu kemenangan dan beruntung tu ada di masjid. Muazzin ajak kita pergi solat, hayya 'alas solah, datang solat. Hayya 'alal falah, datang untuk dapat kemenangan dan beruntung. Itu menunjuk bahawa di masjid yang kita akan lakukan solat itu, dalam solat itu ada beruntung, ada kemenangan dalam tu. Tetapi apakah solat yang dimaksudkan dengan solat yang dapat kemenangan? Solat yang khusyuk, solat yang penuh dengan khusyuk. Berarti kalau kita datang ke masjid, kita sembahyang hati kita tidak khusyuk juga, maka kemenangan yang hakiki pun belum kita dapat. Kerana Allah Ta'ala berjanji, aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah tandanya. Allah menja'alna minal khashi'ina fi salatina ya Allah. Allah menja'alna minal khashi'ina fi salawatina ya Allah. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala jagakan hati kita dan menjadikan kita ini satu golongan mereka yang khusyuk dalam sembahyang kita. Amin ya rabbal alamin. Habis. Dan di akhir ayat ini, di hujung ayat ini, sebenarnya maksud ayat ini bukan ayat tadi. Kerana selepas daripada ayat yang kedua tu, Allah Ta'ala sebut lagi sebelum pada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un
alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Banyak sifat lagi orang yang beruntung dan bertuah. Tu banyak lagi. Tapi akhirnya pada ayat yang ke-9 di hujungnya, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Maka akhir ayat tu dengan maksud gini. Dan di akhir ayat ini kita tolong tanggung kepada musannaf. Dan di akhir ayat ini, yakni akhir ayat yang 9, akhir ayat yang ke-9, selepas daripada ayat ini, awak macam tu. Jadi akhir ayat yang ke-9 selepas daripada ayat ini. Lepas pada ayat ni bilang lagi, lepas daripada qad aflahal mu'minun 1, alladzina hum fi salatihim khashi'un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayat yang ke-9 di akhirnya bunyi begini, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Apa maksud? Maksudnya, maksud akhir ayat, maksud firman walladzina hum itu. Apa maksud dia? Dan kemenangan juga. Allahu Akbar. Dan kemenangan juga. Dan dapat kemenangan juga. Dan dapat kemenangan pula orang mukmin yang memelihara, yang telah melihara akan sembahyang mereka itu orang mukmin. Orang mukmin yang melihara, yang jaga akan sembahyang mereka itu orang yang mukmin tu. Selain daripada mereka ada kekhusyukan dalam solat mereka, mereka tu juga orang yang memelihara akan sembahyang mereka itu. Jaga daripada apa? Jaga daripada apa? Tu walladzina hum yuhafizuna ala salati, ala takluk kepada yuhafizun di belakang. Jadi orang yang mukmin yang memelihara akan sembahyang mereka itu. Melihara tu dari takluk kepada tu, bersangkut situ. Tu sangkut kepada melihara tu. Jaga tu daripada mengeluar waktu, daripada mengeluar waktu. Tu apa maksud mengeluar waktu? Yakni mengeluarkan sembahyangnya daripada waktu sembahyang. Mengeluarkan sembahyangnya daripada waktu sembahyang. Dia sembahyang zuhur juga, tapi sembahyang dalam waktu asar. Selain daripada dia jamak lah. Maka duduk di rumah ni sembahyang zuhur, tapi tak sembahyang zuhur, malaikat sudah azankan asar. Maka orang tu sudah mengeluarkan akan sembahyang tu daripada waktu dia. Maka orang yang peliharakan sembahyang dalam waktu, tidak mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, orang ni akan dapat beruntung dan bertuah juga. Mereka yang memeliharakan sembahyang mereka daripada mengeluar waktu. Masya Allah. Tu Allahu Akbar. Kita ni Allahu Akbar, banyak istighfar kepada Allah. Lebih lagi kita musafir, kita keluar daripada rumah, mulailah kita takhir, kita lambat salat kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita bermusafir. Kadang-kadang bila bermusafir lebih daripada 2 marhalah, maknanya permusafiran kita itu lebih daripada 100 km kita katakan, maka syarak membenarkan kita menjamakkan sembahyang. Maknanya kita dapat bergabung 2 sembahyang dalam satu waktu. Maknanya kalau kita zuhur, kita boleh sembahyang asar dalam waktu zuhur, dan kita boleh sembahyang zuhur dalam waktu asar dengan kita niat dan syarat yang tertentu. Tapi kita ni, kadang-kadang kita musafir, bila kita mulai musafir, kita ni ada kemampuan untuk kita jamak takdim. Maknanya kita sempat, kemampuan kita ada. Kalau kita nak jamak takdim boleh.
Maknanya kita nak sembahyang azhar dalam waktu zuhur boleh, atau sembahyang isyak dalam waktu maghrib boleh, ada kemampuan. Tetapi dengan tabiat kita yang selalu mentakhir sembahyang, kita pun tidak akan buat malaikat jamak takhir. Allahu Akbar. Itu rasa salah kita dengan Allah. Ya Allah, sungguh pun itu kebenaran daripada Allah dan merupakan rukhsah dan kemudahan yang diberi oleh Allah. Tetapi kita sebagai hamba Allah, macam mana kita sentiasa dalam takhir, sentiasa. Walau bukan musafir pun kita takhir. Bila musafir pun kita takhir semacam. Inilah daripada mereka yang tak mampu untuk nak solat jamak takdim. Mereka tu sanggup untuk solat jamak takhir. Itu lain hal. Tetapi ni kadang-kadang dia ada kemampuan. Tapi Allahu Akbar, dia selalu niat takhir. Itu satu benda yang kita rasa salah dengan Allah. Rasa salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dibenar, tetapi rasa salah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan daripada mengeluarkan waktu dan atau pada mengeluar waktu. Maknanya orang mukmin yang memeliharakan sembahyang mereka daripada mengeluar waktu dan daripada yang lain-lain hal. Lain-lain hal macam mana? Jaga daripada yang lain-lain hal, memelihara daripada yang lain, tulis itu. Yang lain itu yakni seperti jaga segala rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Seperti jaga segala rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Itu lain-lain. Itu orang yang yuhafizun, orang yang jaga sembahyang. Orang yang dapat kemenangan yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang menjaga sembahyang. Maksud jaga sembahyang jangan keluar daripada waktu, dan jaga sembahyang kita daripada segala rukun dan syarat. Cukup rukun dan syarat. Itu maksud jaga sembahyang. Bukan jaga dengan makna sembahyang juga cukup 5 waktu. Bukan makna gitu. Masya Allah, anakku ni dia pandai jaga sembahyang dah. Macam mana? 5 waktu cukup sembahyang dia. Allah, bukan makna jaga sembahyang dengan bahawa kita kerja cukup 5 waktu begitu. Jaga sembahyang dengan makna pandai jaga rukun syarat, sohbatan dia kenal. Dan dia kenal juga waktu-waktu sembahyang, dia tak mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Allah menja'alna minal muqimin as-salat. Allah menja'alna minal muhafizin. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minal muhafizin ala salawatina ya Rabb. Terjaga. Habis itu. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan firman Allah. Ada Allah Ta'ala sebut lagi. Dalam satu surah yang lain Allah Ta'ala sebut firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allahu Akbar. Sadaqallahu maulana al-azim. Sadaqallahu al-azim. Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'an. Masya Allah, Al-Quran. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allah. Maksud firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, innal insana, sungguh manusia, benar-benarlah manusia itu. Ini isyarat kepada takkid. Takkid kalam dengan inna. Takkid kalam dengan inna. Sungguhnya manusia tu khuliqa, dijadikan tabiatnya. Tabiat manusia
Manusia tu dijadikan, dijadikan oleh Allah akan tabiatnya perangai asasi, perangai diri, perangai asas bagi dirinya. Diri manusia tu tabiat apa panggil perangai pribadi. Perangai pribadinya manusia. Ini Allah Ta'ala yang merupakan khalik kita. Dia yang menjadikan kita. Dia tahu kelakuan kita. Kelakuan yang kadang-kadang kita pun tak tahu kelakuan diri kita. Tetapi Allah lebih mengetahui hakikat diri kita. Maka di keadaan ni, pada ayat ni Allah Ta'ala menyata dan menceritakan hakikat diri manusia yang Tuhan menjadi. Allah Ta'ala berfirman, sungguh manusia dijadikan tabiatnya, tabiat manusia tu. Apa tabiat manusia yang dijadikan oleh Allah? Halu'an, geluh gesah, yang geluh gesah. Yang geluh gesah, tabiat geluh gesah. Susah hati, bimbang hati, sentiasa bimbang dan susah hati, geluh gesah. Tu macam-macam lah. Dalam satu hari kena berjumpa lah dengan sifat geluh gesah kita. Nak tenang sepanjang hari itu susah nak dapat. Ada juga masa geluh gesahnya. Tu Masya Allah. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak ada makanan pun hati mula geluh gesah dah. Allah, siap dah. Nak cari duit mana ni? Nak cari duit mana ni? Untuk nak beli barang ni. Aduh, beras tak ada dah. Apa ni? Anak nak makan apa? Isteri nak makan apa? Mulai nak geluh gesah. Wah, kaza. Bila bila berlaku kemelangan, Allah geluh gesah hatinya. Bila berlaku kebakaran, geluh gesah hati. Segala gerak-geri manusia, tabiat dia geluh gesah hati. Maka Allah Ta'ala kata manusia itu dijadikan oleh Allah akan tabiat, yang perangai peribadinya tu geluh gesah. Ini hakikat yang berlaku. Masya Allah. Kita bila duit tak ada dalam poket kita mula adalah susah hati. Kita naik mutu bila tengok dalam mata tu, minyak nak habis dah. Geluh gesah hati. Duit ada tapi minyak nak habis. Mana ke? Tempat nak isikan minyak ni jauh lagi ke? Ya Allah, geluh gesah hati. Geluh gesah hati. Masya Allah, Masya Allah. Hati geluh gesah. Mananya menyata geluh gesah itu? Idza massahu syarru jazua. Apabila mengena, apabila berlaku dan timpa kesusahan, timpa akan dia oleh kesusahan. Jadi timpa kesusahan kepada dia. Apabila mengena, jadi mengena akan dia dan timpa kesusahan. Bila Allah melakukan kesusahan terhadap dia, apabila diri dia timpa kesusahan, tulis pada kesusahan seperti kehilangan harta dan kehilangan nyawa dan kehilangan rezeki. Masalah duit tak ada, tu kesusahan belaka tu. Padahal benda tu sebenarnya ujian daripada Allah. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami demi kebesaran kami akan uji kamu dengan sesuatu. Minal khauf, daripada ketakutan, wal ju', dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kurang harta benda, wal anfus, dan kurangkan nyawa, makna kematian. Kami akan uji juga kamu dengan beberapa perkara, sama ada kelaparan, kekurangan harta, dan kematian. Wasamarat, dan kekurangan buah-buahan. Kita tak menanam, kita berkebun, tahun ni tak berbuah, Allah. Ataupun ada bunga-bunga tapi ditimpakan ribut, maka luruh habis buah-buah, bunga-bunga, Allah, kekurangan buah. Wabasyiris sabirin.
Sebenarnya orang yang dapat kegembiraan itu orang yang sabar ya. Allah Ta'ala suruh Nabi kita menggembira kepada orang yang sabar. Tapi orang yang sentiasa ni, apabila mengena akan dia oleh kesusahan, apa berlaku pada dia? Nascaya jazua, nascaya tidak sabar ia manusia itu tidak sabar. Jadi tidak sabar pada kesusahan itu. Tak sabar. Masya Allah. Macam-macam lah. Masya Allah. Tak sabar. Bila timpa kelaparan, tak boleh tahan. Bila timpa kemiskinan, tak boleh sabar. Bila timpa kehilangan harta, tak boleh tahan. Tak boleh sabar. Tak boleh. Tak boleh. Mula selalu dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Susah hati. Kita lalu kita bawa motor di tempat yang tak ada rumah orang. Tiba-tiba bocornya tayar kita, anginnya kurang, bocor tayar, masalah. Allah, siaro. Allah. Hati mula gelu gesah bila Allah Ta'ala timpa kesusahan. Tak boleh sabar. Ini hakikat kita. Hakikat kita yang Tuhan menceritakan kepada kita. Allahu Akbar. Tiada apabila mengena dan timpa kesusahan, nascaya tidak sabar ia. Tak boleh sabar. Dan apabila dapatkan dia, dan apabila dapat akan dia, apabila timpa, apabila berlaku akan dia, akan manusia itu. Wa idza massahul khairu, dan apabila dapat akan dia akan manusia tu kesenangan, oleh kesenangan. Ada kesenangan. Tu kesenangan, maksudnya kesenangan di segi harta. Kesenangan di segi harta dan kesehatan badan. Tu mana kesenangan tu? Kesenangan di segi harta dan kesehatan badan. Apabila dapat akan dia kesenangan. Apabila dia dapat duit, ada duit banyak, dia menega kaya raya. Allah Ta'ala kata, bila kebaikan dapat kepada dia, dia ada kesihatan, ada kemampuan, ada duit banyak dan kaya, atau kepada kesenangan. Mendapat akan dia akan oleh kaya, kekayaan harta. Kaya jadi banyak harta. Ada duit lah sikit. Hak tak dihilang duit tak ada. Susah hati. Bila ada duit, bila dapat akan dia oleh harta, manu'a, nascaya menegah ia. Nascaya menegah ia manusia tu menegah ia. Menegah ia, yakni menegah ia akan kesenangan itu. Menegah yakni menegah akan kesenangan itu daripada sampai kepada orang lain. Itu maksudnya gitu. Menegah akan kesenangan itu daripada sampai kepada orang lain. Kalau dia senang, macam dia nak senang seorang dia je. Seorang dia je nak senang. Dia tak seorang orang lain senang supaya dia. Bila ada duit, dia rasa seorang nak makan. Allah Akbar. Ada dapat duit ni 10,000. Masya Allah, nak makan mewah sekali. Dia masuk le restoran, dia masuk le kedai-kedai, dia beli barang, dia makan seorang dia. Tak habis pun tahu kucing makan gitu je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sebenarnya kalau dia bagi-bagi kepada orang lain, dia dapat kita pakat-pakat makan, pakat-pakat kenyang, tu pun lebih baik. Tapi dia akan rasa manu', akan rasa dia yang akan dapat. Dia tak akan bagi ke orang lain. Itu nyata hakikat manusia. Apabila timpa kesusahan, nascaya tidak sabar. Apabila dapat akan dia kesenangan dan kaya, nascaya menegak ia. Apa maksud menegak ia? Tafsir makna sayang. Sayang pada membuat kebaikan. Ya Allah, sayang nak buat kebaikan. Duit ada 1 juta, 1 pun tak boleh hala ke masjid. 1 pun tak boleh hala kepada fakir dan miskin. Jangan kata 1,000, 100 pun tak boleh. Kalau nak bahagi juga bagi 1, 2 gitu je.
Tak padailah, tak patut dengan keadaan kaya dia tu. Allah. Itu rasa timbul bagi sayang pada buat kebaikan. Cuba tengok orang kita. Bila susah, gelu gesah hati, tak sabar. Apabila duit banyak, apabila ada kesenangan harta, sayang nak buat kebaikan. Sayang nak buat kebaikan. Mulalah kita mencela pula orang yang minta-minta. Sebenarnya masjid itu perlu kepada pembangunan tambahan ruang-ruangnya. Masalah masjid ni bertambah, berhajat kepada tambah tanah masjid kerana tidak memuatkan orang. Maka dilontarkan sumbangan tu kepada kita. Kita pun, Allahu Akbar, rasa sayang kita kepada duit kita. Jangan kata 100, 10 pun kita bagi tak boleh. Sambil mencela pula, minta semacam, minta semua, minta semacam. La ilaha illallah. Minta pagi tak dimari dah, sejak mana tak tahu. Petang ni pula, masjid mana pula ni? Oi, minta semacam. Kalau ni susah ni duit ni, musim Covid ni. Nak kerja pun tak boleh. Boleh sekut dua pun. Allah, susah lah. Minta semacam, mencela tambah pula. Itu tabiat manusia. Allahu Akbar. Sebenarnya orang yang Allah Ta'ala cadangkan uiddat lil muttaqin ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syurga yang Allah Ta'ala janji dalam Al-Quran, bahawa Tuhan akan beri kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Apa sifat orang yang bertakwa sebenarnya? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfak, membelanjakan harta benda dia. Fis sarra, ketika dia senang, ada duit banyak pun dia belanja. Ada duit banyak, dia belanja cara banyak. Wad-dharra, ketika dia sempit rezeki, ada sikit dia belanja cara sikit. Hari ni dapat laba lah 1,000, dia belanja 1. Hari ni Allah tak dapat, sekali hari ni boleh 1 je, dia belanja 1. Tak apa dah, dia belanja juga akhirnya. Walaupun dia dalam susah dan senang, dia akan menginfakkan dia harta dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang bertakwa yang dijanji oleh Allah. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala menceritakan hakikat kita, orang manusia ni. Kita kena mengaku kita ada sifat ni. Ni kita tidak mengaku pula, aku tak ada sifat ni, aku baik, aku bukan begini. Macam mana kita nak berlawan dengan Tuhan? Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Dia membagi, dia mencerita hakikat tabiat diri kita. Kena mengaku, ya moga dia Tuhan kita. Maka dia kata, bila kaya, bila dia tu dapat kesenangan dan kaya, nasib menegak, ia sayang pada membuat kebaikan. Maka ini tabiat asas bagi manusia kita. Malaikat satu golongan saja yang Allah Ta'ala mengkecewakan tabiat mereka. Tidak berlaku tabiat ini. Satu golongan aja yang Allah Ta'ala tak boleh tipu perasa perangai ni. Mana? Illan musallin. Malaikat orang memelihara dengan sebenar sembahyang. Allah. Musallin. Malaikat orang yang memelihara, orang yang melihara, orang jaga dengan sebenar, dengan sungguh-sungguh. Sembahyang ini akan sembahyang mereka itu. Mereka yang melihara dengan sungguh-sungguh akan sembahyang mereka. Jaga semaya sungguh. Apa makna jaga semaya sungguh? Kita tanda situ pada orang yang melihara tu. Maksudnya, orang yang jaga kelakuan sembahyang. Orang yang jaga kelakuan sembahyang dengan menunai segala rukun dan syaratnya, dan penuh dengan khusyuk dan ikhlas kerana Allah. Ini musallin. Musallin ni tidak ada sifat ni. Sebab itulah kita boleh ukur diri kita dengan ayat ni. Kita boleh ukur kita ni masuk dah lagi dalam musallin.
kita tu, adakah kita sudah masuk dalam ta'rif atau dalam ukuran orang yang solat sebenar-benarnya? Kita boleh ukur dengan ayat ni. Adakah sifat itu masih ada di kita? Kalau sifat begini sudah ada lagi di kita, berarti kita ni walaupun kita ada sembahyang pun belum lagi diaku oleh Allah sebagai musallin yang sejati. Hadirin muslimin muslimat, tuan-puan dan rahmati Allah sekalian, insaflah diri kita. Insaflah diri kita. Malaikat orang yang melihara dengan sebenar sembahyang. Orang yang daim hati sentiasa menunggu bila pula nak salat, bila pula nak salat tu daim. Bila ia sudah tunai sembahyang zuhur, bila pula nak asar. Bila dia sudah tunai asar, bila pula nak maghrib, hati sentiasa menunggukan waktu sembahyang. Bila sampai waktu dia, dia solat dengan cara sepenuh, jaga rukun, alat syarat, ya adab dia, serta dengan khusyuk dan ikhlas dengan Allah SWT. Itu orang yang daimun. Maka orang ni tiada. Ini yang maka tiada. Allah tafrad dah tu pada malaikat. Tiada mereka itu, tidaklah mereka itu orang yang melihara sembahyang tadi. Tidaklah mereka itu orang yang melihara dengan sebenar sembahyang tu. Tidak geluh gesah, tidak geluh gesah, tidak bimbang hati dan terkejut. Yani atau kepada geluh gesah. Tidaklah mereka itu terkejut hati. Tidak terkejut hati. Tiadalah mereka itu geluh gesah dan kejut hati apabila mengena, yakni dan timpa, apabila mengena, yakni berjumpa dan timpa berlaku kesusahan, apabila mengena dan timpa kesusahan pada dirinya. Bila timpa kesusahan, hati tenang je. Masya Allah. Bila berlaku kemelangan, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang masih lagi jaga nyawa amo. Walaupun berlaku kemelangan di segi kereta ataupun mutu kita hancur habis, tapi alhamdulillah Tuhan masih lagi jaga diri untuk bertaubat dengan dia. Alhamdulillah Tuhan masih lagi jaga diri untuk dapat beribadat dengan dia, mengkifaratkan segala dosa-dosa yang kita telah buat lalu. Masya Allah. Ya rasa tenang je. Apabila hati, cuba tengok Nabi SAW. Cuba tengok. Satu kali Nabi masuk dalam dapur, Siti Aisyah ada. Tak gitu kita dengar kisah ni, selalu kita dengar. Nabi masuk dalam dapur, Nabi tanya, apa ya Aisyah, apa kau ada pada hari ni untuk abang makan? Ya Aisyah, ada ke apa ni hari ni makanan dalam dapur ni? Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidak ada apa. Ya Rasulullah, tidak ada apa hari ni. Miskin Nabi. Susah pun sanggup dalam kesusahan. Itu satu isyarat bahawasanya isteri yang solehah, isteri yang dapat sanggup untuk bersusah bersama suami. Kalau suami susah, dia sanggup bersusah bersama. Kalau suami senang, akan dapat kesenangan bersama. Itu isteri yang solehah. Ini apabila suami dia susah, dia mula nak apa kecil hati, mula nak maki, mula nak asing daripada suami. Itu orang bukan isteri yang solehah. Maka Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, tidak ada apa. Nabi kata, baiklah, kalau begitu saya puasa pada hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok ketenangan jiwa Nabi. Baiklah, kalau gitu saya puasa. Inni sha'imun. Inni sha'im. Baiklah, kalau gitu kita puasa hari ini. Nabi pun puasa. Pada satu riwayat, Nabi pun lepas daripada Nabi berniat puasa tu, Nabi pun keluar daripada rumah untuk tunai-tunai hajat sahabat-sahabat. Bila keluar daripada rumah dia, pada ketika Rasulullah keluar daripada rumah tu, ada datang orang tu bawa hadiah kambing bakar. Kambing bakar, kambing masywi. Kambing bakar tu bawa mai kepada Nabi SAW. Nabi tidak ada di rumah. Maka Siti Aisyah ambil. Kambing bakar tu Masya Allah, bakarnya baru saja bakar. Duk panah-panah lagi. Masya Allah. Maka Siti Aisyah pun gembiralah hati kerana ada hari ni tu ada makanan dah.
Tetapi dia tak akan makan lagi. Malaikat dia akan cerita kepada Rasulullah dulu. Nanti abang balik dulu, barulah dia akan bersama abang. Maka akhirnya Rasulullah datang pula. Rasulullah tu klik kepada rumah. Bila sampai di rumah, Siti Aisyah kata, "Ya Rasulullah, sebentar tadi semasa engkau keluar tu, ada seorang bawa hadiah kepada kita, bakar kambing bakar. Cuba tengok ni, sedapnya rasanya." Maka Rasulullah pun senyum. Lagi Nabi kata, "Baiklah kalau itu kita buka. Kita makan." Maka Nabi pun makan bersama pula Siti Aisyah. Ya Allah, tengok ketenangan jiwa para anbiya. Lebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi para sahabat Nabi yang merupakan didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada ketenangan jiwa. Tidak ada kesusahan, karena sembahyang mereka itu adalah sembahyang yang sebenar-benar sembahyang. Tiada mereka itu geluh gesah dan terkejut apabila mengena dan timpa kesusahan. Bila kehilangan harta, tak apa, ada hikmat dia tu. Kita usaha sajalah. Kalau kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala kembalikan harta kita. Tetapi kalau kehilangan terus pun, kita pun redha saja dengan hukum Allah, dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat redha hati itu ada pada diri dia. Itu orang yang sembahyang. Maka kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, kalau kita ni duk semaya hari-hari, duk semaya semua, tapi bila tipu kemiskinan, susah hati. Bila duit tak ada, susah hati. Bila beras tak ada, susah hati. Bila kehilangan harta, bila kekasih kita mati, susah hati, susah. Segala-gala susah. Itu menunjuk bahawa sembahyang kita itu belum lagi sampai ke tahap daimun. Orang yang benar-benar jaga solat. Sebab itulah kita kena jaga semua. Bermula daripada hari ini kita azam untuk mengajikan agama, mengaji cara-cara solat, cara sembahyang dengan cara betul. Bila kita pandai, kita semaya kerja ibadat pun dengan cara khusyuk tawaduk, Allah Ta'ala terimakan solat kita, memberi ganjaran dan balasan kepada solat kita, kepada semaya kita, maka kita akan naik taraf kepada imun, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Timpa kesusahan dan tidak sayang pada buat kebaikan, hati tidak sayang pada buat kebaikan. Apabila dapat kesenangan dan kaya, bila ada kekayaan, tak rasa sayang kepada kekayaan dan kesenangan yang dia dapat itu. Bahkan dia boleh menginfak, boleh memberi apa saja. Itu orang yang sentiasa daim dalam solat mereka. Masya Allah. Ni kita ni, kalau kita beli baju baru-baru, kita beli baju baru, maka datang orang miskin seorang, datang dia kata, abang, saya tidak ada baju nak pakai dah ni, minta bajulah satu abang. Kita pun kata, bolehlah, boleh. Lalu tu kita masuk dalam rumah kita. Kita dalam almari kita tu banyak baju kita. Kita akan pilih baju yang terlebih buruk sekali untuk bagi kepada orang itu. Allah. Kenapa kita tidak bagi baju yang baru kepada mereka? Sebab mereka tu sebenarnya mereka tidak mampu, tidak ada baju untuk nak pakai. Tapi kita ni penuh berpuluh-puluh helai baju dalam almari kita. Tapi dalam keadaan tu kita akan pilih yang terlebih buruk. Hak cari-cari tu tak apa mihak ni. Masya Allah. Itu tanda kata kita ni tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercontoh dengan Nabi kita. Ada seorang Arab Badawi masuk tanya, "Hei Muhammad, sedekah sikit. Aku orang miskin. Aku tidak ada duit, tidak ada makanan. Sedekah." Nabi pun masuk dalam rumah dia dan ambil satu tilam, ambil satu talam buah tamar bawa keluar. Satu bekas buah tamar bawa keluar. Nabi bawa keluar. Nabi hadlah hadiah sedekah kepada orang miskin itu. Ambillah. Tu. Lepas pada dia terima ambil, dia kata pula, "Eh Muhammad, sedekah sikit lagi.
sedekah lagi. Tak cukup ni. Lalu tu Nabi pun masuk pula dalam rumah Nabi, sambil ambil pula buah tamar, bawa pergi keluar. Ambil lah satu lagi. Tu. Lalu tu dia kata, sedekah lagi, tak cukup ni. Lalu tu Nabi pun masuk lagi, kali yang ketiga nak ambil tamar. Tapi kali yang ketiga ni kurang sikit dah daripada kali yang kedua. Kurang sikit daripada kali yang kedua. Lalu tu Nabi hela kepada orang Arab itu. Lalu tu dia kata, orang Arab tu kata, lagi Muhammad, aku tak cukup lagi, sedekah lagi. Nabi kata, habis dah. Sudah habis. Habis dah. Akak tangan habis. Habis daripada tangan Nabi SAW. Habis tu habis sungguh. Habis sungguh. Kalau kita habis tu habis tak sungguh. Habis dah. Habis di mula-mula beri tu lagi dah kita. Habis di mula-mula tu lagi. Habis dah. Habis dah. Habis pun penuh lagi dalam peti sejuk tu. Banyak lagi. Tu ya Allah. Kita ni. Rasa manu. Ada perasaan manu. Tu menegah kebaikan. Untuk nak buat kebaikan. Tidak sanggup. Kalau nak sedekah pun, dia pilih duit celeng-celeng tu untuk nak sedekah. Duit 10, 20, 20. Dia tak bagi. Dia akan pilih hak kecil tu. Mana-mana ni. Tu. Pilih hak celeng tu. Tu pun bunyi besar pula. Pleng, teng, tong, teng, tong, teng, tong, teng. Takut orang tak tahu kata dia sedekah. Tu tabiat manusia. Kalau orang itu benar-benar sampai kepada daimun fis salat, orang itu akan tidak timbul sifat gelu gesah hati bila dapat kesusahan dan kekurangan harta benda, dan mereka tidak rasa sayang untuk buat kebaikan bila mereka ada. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni daim. Sembahyang kita tu daimun, insya-Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tu dia. Dan firman Allah ada firman lagi dalam Al-Quran, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Itulah baris tu kita kena tambah sikitlah. Tak ada, dia tak bubuh. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa dia maksud? Dan diri olehmu. Apa makna diri olehmu? Yani kerja olehmu. Melaku olehmu, kerja olehmu. Akan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu maksud di sininya, yang khususnya. Dan diri olehmu akan sembahyang yang 5 waktu. Diri olehmu, diri dengan sempurna. Maksud dengan sempurna, yakni tulis dengan sempurna, yakni sempurna segala rukun dan syaratnya dan segala adabnya. Sempurna segala rukun dan syaratnya dan segala adabnya. Diri olehmu, kerja olehmu akan sembahyang dengan sempurna rukun dan syarat. Kalau kita tak sempurna rukun syarat, tak dinamakan lagi kita mendirikan solat. Walaupun kita nampak rupa kita solat sembahyang, tetapi kita tidak betul dengan rukun dan syarat, kita tak belajar pada perkara ni, maka tak dinamakan lagi kita ni orang yang muqimin solat. Itu dia. Maka kata dia, hendak berdiri olehmu akan sembahyang dengan sempurna. Sebab apa? Allah Ta'ala suruh kita berdiri sungguh. Ini kerana tu kita tambah kerana sikit, kerana jumlah ni menempati alasan pada aqim, orang panggil. Menempati ilat kepada diri. Kerana apa hendak kamu berdirikan sembahyang? Kerana sungguh, ni ilat dia. Ni orang panggil hikmat dia. Dan juga faedah dia bila kita salat. Kerana sungguh sembahyang ini, sungguhlah sembahyang ini, sembahyang 5 waktu ini dapat menegah tanha, dapat menegah tuannya, tuan sembahyang tu. Dapat menegah tuan dia, tuan yang kerja sembahyang tu. Sembahyang ini dapat menegah tuan dia.
dapat menegur. Apa makna dapat menegur? Dapat menahan, dapat menyekat, dapat menghenti. Tuan dia menegur daripada kerja kejahatan dan pekerjaan yang ditegur oleh Tuhan. Fahsyat ni kejahatan. Tulis itu pada kejahatan. Jadi seperti berzina. Seperti berzina dan membuka aurat. Itu maksudnya fahsyat. Maksudnya fahsyat. Berzina, berliwat, itu fahsyat semua. Fahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruhkan dengan fahsyat. Innallaha ya'muru bil fahsyat. Allah Taala tak suruh kerja benda fahsyat. Maka kefahsyat orang panggil kejahatan atau kekejian, keji, perkara yang keji itu dinamakan fahsyat. Kalau kita melakukan kejahatan dan fahsyat, bila kita sembahyang itu akan dapat menegur kita, menahan kita, melarang kita, menyekat kita dan menghenti kita daripada kerja kejahatan dan pekerjaan wal munkar, dan pekerjaan yang ditegur oleh Tuhan, seperti berjudi, kata itu. Seperti berjudi, minum arak, tu, dan sebagainya, dan sebagainya. Hatta meninggalkan solat sendiri pun dinamakan mungkar. Sembahyang ini menegahkan kita daripada kerja benda yang tak baik. Tak baik. Maknanya kalau kita solat juga subuh, tiba-tiba solat zuhur kita tidak tunai, itu menunjuk juga kata solat subuh kita tak berkualiti untuk menegah kemungkaran. Kenapa? Kerana tinggalkan zuhur itu merupakan satu kemungkaran. Kalau kita solat zuhur, tiba-tiba asar kita tinggal, kita tak solat, kita tak sembahyang, itu menunjuk kata zuhur kita tadi tidak ada kualiti, tidak ada kekuatan dan power untuk nak menegahkan kemungkaran. Iaitulah tinggalkan solat. Ini salah satu daripada kemungkaran. Begitulah yang lain-lain lagi. Tu. Maka Allah Ta'ala berfirman, sungguh sembahyang ini dapat menegur tuannya daripada kerja kejahatan dan pekerjaan yang ditegur oleh Tuhan. Macam-macam lah. Tu. Habis itu. Dan tahu daripada ini musannaf ambil kesimpulan lah. Dan tahu, yani dan dipaham daripada ini firman Allah. Kita faham daripada ini firman Tuhan ini, kita faham macam mana? Kalau kita telah sembahyang, kita sudah sembahyang, kita telah tunai sembahyang, Qijada, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, sembahyang cukup tak tinggal. Tetapi tidak kita berhenti, tidak dapat kita berhenti daripada kerja kejahatan, tak berhenti lagi kejahatan. Sembayang pun tak tinggal, berjudi pun tak tinggal, sembayang pun tak tinggal, minum benda mabuk pun tak tinggal, sembayang pun tak tinggal, melihat perempuan pun masih ada, sembayang pun tak tinggal, mengumpat orang pun rata-rata, sembayang pun tak tinggal. Kejahatan ni macam-macam kita kerja. Allahu Akbar. Tu. Maya pun semaya, maksiat tak berhenti. Oh, dia kata kalau begitu barangkalilah boleh jadi sembahyang ni. musannaf beradab ni, masya-Allah, dia tidak menjazam begitu, tapi dia beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkalilah sembahyang kita tu belum sempurna. Sembahyang kita tu belum sempurna, yakni belum diterima oleh Allah. Barangkali tu tak terima lagi, dengan sebab kita luputkan rukun ke, atau syarat-syarat ke, atau luput ke khusyukan ke. Belum sempurna, belum diterima oleh Allah Ta'ala. Barangkalilah sembahyang kita belum diterima lagi oleh Allah.
maka mesti kita apabila kita sedar begitu bahawa sembahyang kita ni barangkalinya belum sempurna, maka mesti wajib kita membaiki. Mesti tu wajib tu, bukan sunat-sunat tu. Maka mesti kita dan wajiblah kita membaiki sembahyang kita. Membaiki sembahyang kita. Membaiki macam mana? Yakni dengan bahawa, tulis itu, membaiki dengan bahawa kita belajar dan usaha supaya hasil khusyuk dan ikhlas dalam sembahyang. Bekilah, beki. Kau beki sikit-sikit, beki lagi. Rukun syarat kita belajar ilmu agama ni, dak mengaji dah ni, kitab Fatih Munyatul Musalli ni usaha dah ni. Kita beki dah ni, nak membaikikan sembahyang kita. Membaiki tu hingga sempurna, hingga diterima oleh Allah dan hingga dapat menegah kemungkaran. Tu lagi tu. Hingga sempurna, jadi hingga diterima oleh Allah dan hingga dapat menegah kejahatan. Itu maksudnya. Itu sebenarnya. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala menjadikan sembahyang kita ini dapat tanha anil fahsya'i wal munkar, insya-Allah. Maka akhir dulu pada hari ini, insya-Allah kita sambung lagi pada malam ni, pada muka 9 juga, pada tajuknya dibanding sembahyang dengan manusia. Bila kita banding sembahyang dengan manusia, apa kedudukan sembahyang bila berbanding dengan manusia? Kemudian kata dibanding sembahyang dengan manusia. Kalau dibanding sembahyang ini dengan manusia, maka bagi sembahyang ada sembahyang zahir dan ada sembahyang yang dikatakan sembahyang yang batin. Tu insya-Allah. Sekadar itu saja dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada malam ni. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala peliharakan umur kita dan kesihatan kita, sehingga kita dapat melanjutkan lagi pengajian, dapat juga mengenalkan hukum-hukum syariat dia, hingga kita dapat berjumpa dan juga dapat sampai kepada dia dengan makrifah yang khassah, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبي عدد طش الصحبي والحمد لله في البدء